Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Sihat? Okey. Hari ini kita akan sambung pelajaran yang lepas, iaitu ulang kaji peperiksaan akhir tahun 2020. Okey, kita buat minggu lepas kita buat bahagian pertama kan? Okey, minggu ni kita buat bahagian kedua. Bahagian kedua yang Ustazah suruh buat tu. Okey, kita akan simak sama-sama jawapan murid-murid dan jawapan yang Ustazah berikan. Okey. Okey, soalan pertama, bahagian kedua, dia kata tuliskan pengertian tayamum. Okey, apa pengertian tayamum? Pengertian tayamum ialah menyapu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku, dengan syarat-syarat tertentu. Okey, ini jawapan dia, menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku. Okey, dapat tak jawapan semua? Okey. Baik, kita teruskan soalan yang kedua. Okey, apa dia minta? Berikan 5 waktu solat fardu. Okey, berapa waktu? Berapa yang 5 tu? Apa yang 5 waktu tu? Solat fardu tu. Yang pertama, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Okey, dapat semua? Cek jawapan. Betul tak jawapan? Okey. Okey, soalan yang seterusnya, nombor 3. Dia cakap apa? Tuliskan 1 syarat wajib solat. Tuliskan 1 syarat wajib solat. Okey, apa dia syarat wajib solat ni? Okey, syarat wajib solat ialah yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, okey, yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, tiada halangan seperti haid dan nifas. Okey, dia minta satu sahaja jawapan. Dia suruh tuliskan 1 syarat wajib solat. Jadi boleh pilih antara 4 jawapan ni, boleh pilih tulis yang mana satu. Okey, dapat semua? Okey, soalan yang seterusnya, dia minta senaraikan dua perkara yang boleh menyebabkan solat terbatal. Dia minta apa perkara yang boleh sebabkan solat terbatal. Ustazah tengok jawapan hari tu ramai yang buat terkentut, lagi apa, buka aurat kan, aurat dah kentut. Okey, kalau boleh tulis apa yang aurat. Contoh, terbuka aurat. Kalau kentut, nampak tak sopan sangat jawapan dia. Okey, jom kita tengok jawapan dia. Okey, tengok jawapan ni, perkara yang membatalkan solat. Okey, yang pertama iaitu berkata-kata dengan sengaja. Maksudnya bila kita bercakap, batal lah solat kita. Okey. Yang kedua, menambah atau mengurangkan rukun fi'li dengan sengaja. Maksudnya waktu solat tu kita tak ikut tata tertib solat tu. Contoh kita tak rukuk, kita terus je sujud. Tu batal lah solat kita. Okey. Yang ketiga, kedatangan hadas. Contohnya terkencing ke, terberak ke, tu batal lah kita punya solat.
Yang keempat, kedatangan najis yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian atau tempat terbuka. Maksudnya kita punya baju, kita pakai je baju kita tu terkena tak cicak contohnya. Tapi kita tak perasan. Kita perasan tapi kita pergi juga solat dengan baju yang ada tai cicak tu. Jadi kita punya solat terbatal, tak sah solat kita. Okey, kalau ada najis dekat kita punya pakaian, kat lekung, solat kita terbatal. Okey. Yang keempat. Yang kelima, terbuka aurat. Ingat tulis terbuka aurat. Okey. Ada lagi jawapan yang bawah-bawah ni. Kita tengok. Jawapan yang kelima, memalingkan dada dari arah kiblat. Jadi tak bolehlah kalau tengah solat kita palingkan badan kita ke arah lain. Tak boleh. Okey. Solat kita akan batal. Okey, yang seterusnya, mengubah niat atau ragu-ragu untuk meneruskan atau membatalkan solat. Maksudnya kita macam solat apa ni ya? Solat maghrib ke? Solat isyak ke? Berapa rakaat je? Jadi batallah solat kita. Okey. Kalau kita teruskan juga dengan keadaan ragu-ragu yang kita tak pasti tu, solat kita akan terbatal. Okey, jawapan yang seterusnya, makan dan minum walaupun sedikit. Tak boleh dalam mulut kita ada makanan, tak boleh. Contoh kita baru lepas makan kan, lepas tu kita nak solat. Sebelum solat berkumur dulu, gosok gigi dulu. Sebab kalau tengah solat ada makanan celah gigi, lepas tu kita macam korek dengan lidah ke apa, dan kita telan makanan tu, solat kita batal. Faham? Solat kita batal. So tak boleh makan dan minum, tak boleh ketika solat. Solat kita akan terbatal. Okey, yang seterusnya, berkata-kata selain perkataan dalam solat. Tengah duduk solat, kita bercakap dengan orang lain. Tu batal lah. Okey, dalam solat tak boleh bercakap. Yang seterusnya, hilang akal, mabuk, pitam atau gila. Kalau kita rasa nak kita pening atau kita rasa tak larat nak ni, atau tiba seseorang tu tak betul atau gila dia kata, so kita tak boleh, solat dia terbatal. Tak boleh lakukan solat pada waktu itu. Yang seterusnya ialah murtad, yang terakhir. Okey, dapat semua? Okey. Soalan seterusnya yang kelima. Dia kata tuliskan 2 perkara yang membatalkan tayamum. Ni dia nak apa pula? Dia minta 2 perkara yang membatalkan tayamum. Okey. Apa yang perkara yang membatalkan tayamum? Okey, jom kita tengok. Okey, kalau kita tengok sini, perkara yang membatalkan tayamum, yang pertama ialah murtad. Yang kedua, sembuh dari sakit. Kalau kita dah sembuh dari sakit, contoh kita sebelum ni kita tak boleh jalan, nak bangun pun tak boleh. Tu kita boleh bertayamum. Kalau kita tak boleh jalan, tak boleh nak bangun, kita boleh bertayamum. Tapi kalau kita dah sihat, dah boleh berjalan, dah boleh bangun, kita tak boleh bertayamum, batal tayamum kita. Okey. Yang seterusnya, melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Membatalkan wuduk apa? Itulah terkentut, bercakap ketika ambil wuduk. Itulah. Dan seterusnya, luput waktu solat. Dah habis waktu solat, tak boleh dah lah tayamum batal lah.
Kalau waktu solat dah habis, contoh kita nak solat zuhur, tapi solat zuhur dah habis, dah masuk ke waktu asar, jadi tayamum kita terbatal. Sebab tayamum boleh untuk satu waktu sahaja. Yang seterusnya, ada air sebelum solat. Kalau dah ada air, kenapa kita nak bertayamum? Sebab dah ada air. So tak perlu bertayamum bila ada air. Gunalah jelah air yang ada. Okey. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Dapat ya semua? Okey, kita pergi ke soalan yang ke-6, iaitu soalan yang terakhir. Okey, dia nak senaraikan satu syarat sah solat fardu. Okey, adik-adik kena tengok ya. Dia nak syarat sah solat. Tadi dia minta syarat wajib solat. Lain ya syarat wajib solat dengan syarat sah solat. Syarat sah solat ni sah tak solat kita kalau kita buat ni. Kalau wajib tu, perkara apa yang perlu ada pada seseorang untuk bolehkan, untuk wajibkan dia untuk solat. Yang sah, syarat sah solat, apa perkara yang membenarkan untuk kita solat. Okey. Yang solat kita tu sah di sisi Allah. Okey. Jom kita tengok jawapan dia. Ini ialah syarat sah solat. Okay, kita tengok syarat sah solat yang pertama, iaitu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Maksudnya kita solat tu tak adalah nak kencing, nak terberak ke. Okey. Yang kedua, syarat sah solat ialah suci pakaian, badan dan tempat daripada najis. Macam yang dia sebaliknya. Syarat sah solat ni sebalik daripada jawapan dia, sebalik daripada jawapan syarat membatalkan solat. Okey, maksudnya pakaian kita kena bersih. Kalau tak bersih, solat kita tidak sah. Okey. Yang ketiga, menghadap kiblat. Sah-sah lah. Kena menghadap kiblat bila kita solat, betul? Kalau kita solat kiblat kita tak betul, kita punya solat tidak sah. Yang keempat, masuk waktu solat. Waktu zuhur tak masuk lagi, kita dah solat zuhur. Tak sah lah solat kita sebab waktu zuhur tak masuk lagi. Okey. Yang seterusnya, menutup aurat. Menutup aurat tu wajib ya dalam solat. Yang seterusnya, mengetahui kifayat solat. Apa kifayat solat? Kena tahulah kifayat dia. Okey. Supaya kita lebih fokus, kita lebih tawaduk bila kita solat. Khusyuk bila kita solat. Bila kita menghadap Allah, kita khusyuk. Sebab tu pentingnya kita tahu kifayat solat. Okey, sampai situ saja kita punya perbincangan untuk ulang kaji peperiksaan akhir tahun 2020. Dah habis dan dah tamat dah kita punya perbincangan PAT 2020. Last year, tahun lepas punya paper. Okey. Cikgu Ustazah harap semua murid dapat menyimak balik soal jawapan murid dengan soalan yang kita bincangkan tadi. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.